warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita terus telefon kerjasama yang hari itu ni, kita minta dibagi dulu lah sebelum kita terus bagi orang pada yang ada luar tu masuk kita dulu depan yang syukur Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam ini dapat lagi kita bersama dalam majlis ilmu dan malam yang untuk bagi kita dengan kehadiran kepada Ustaz Dr. Haji Abdul Bakar ini bersedia hadir bersama kita pada malam ini. Dengan tajuk malam ini agak jadi keseluruhan pada Ustaz dengan tajuk itu beza mendidik dengan menternak. Jadi Ustaz uraikan untuk kita dengar semua ini, dan saya mohon kalau ada yang telefon itu memang saya dengar tidak mengganggu majlis kita pada malam ini. Nanti saya silakan kepada Ustaz untuk yang majlis kita silakan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَّفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kamu mengenal di antara satu sama lain. Tapi yang paling mulia di kalangan kamu yaitu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wattaqu ya ulil albab. Berbekallah, sebaik-baik bekal ialah takwa, dan bertakwalah wahai orang-orang yang berfikir. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, apa beza mendidik dan menternak? Bagi tajuk spesialnya mendidik dan menternak. Menternak ni senang kan? Kita beli kambing, kita sediakan kandang, kita bagi makan, kemudian dah cukup besar, kita sembelih, kita pakat makan ramai-ramai. Nak mendidiklah satu perkara yang sangat susah. Sebab itu Nabi SAW diutuskan kepada kita untuk mendidik kita menjadi manusia. Apa tujuan Nabi SAW diutus kepada kita? Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak kami utuskan Muhammad itu kecuali untuk kita ni mengabdi diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia untuk mengabdi diri kepada Allah. Jadi kita ni, Nabi tuan-tuan diutus untuk kita ni dididik menjadi hamba. Hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Nabi didik para sahabat, maka ada di kalangan sahabat disebut sebagai asyarul mubasyirin fil jannah. 10 orang yang jamin masuk syurga. Saya akan cerita satu-satu ni. Para sahabat ni macam mana boleh masuk syurga. Sebab itu dalam buku Abdullah Nasir Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam, mendidik anak-anak dalam Islam, Dr. Abdullah Nasir Ulwan ni seorang yang cukup terkenal. Dia banyak menulis tentang mendidik anak, mendidik keluarga dan sebagainya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Tarbiyatul Aulad, dia kata apa? Pertama sekali dalam kita nak mendidik manusia, kita kena cari pasangan yang baik. Pasangan tu kena baik dulu, barulah generasi yang berikutnya akan baik. Nabi SAW menghurai dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia kata apa? Di antaranya memilih pasangan, tunkihul mar'atu li arba'in. Dan kita duk baca hadis tu kan, dikahwini perempuan itu dengan 4 perkara. Bukan maksud dia kahwin perempuan tu 4. Tunkihu, kita tahu kan, dimulakan dengan tunkihu, dikahwini perempuan itu dengan 4 perkara. Pertama apa? Pertama nak cari perempuan li jamaliha, cari yang cantik. Kita kahwin mula cantik betul tak abang, pakcik? Dah 40 tahun cantik tak? Tak cantik dah. Tak apa. Jangan makan ubat bagi cantik. Susah dah nak cantik dah.
malam tutup lampu. Sama. Ambil hampa buat macam baik sangat kan. Sama lah tutup waktu malam. Jadi kita ni, Nabi sebut, dikahwini perempuan tu cari yang cantik. Cantik ni subjektif, mengikut sains. Subjektif maksud dia apa? Bagi saya, cantik saya minat mamak. Abang kata mamak ya, aku cantik lah. Sebab itu nilai saya. Untuk abang, cantik abang ikut abang. Jangan tanya orang. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ada dua Ustaz. Yang mana saya nak pilih? Satu perempuan ni cantik Ustaz, tapi agamanya kurang. Satu lagi Ustaz, dia tak berapa cantik, tapi agama dia bagus. Kan? Saya kata, pilihlah yang ada agama, walaupun tak cantik. Ni hak cantik bagi kat Ustaz. Sebab Ustaz boleh ajar agama. Itulah ucapan paling kurang ajar di dunia, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dia kata apa? Li jamaliha, cari yang cantik. Cantik tu subjektif. Cantik tuan-tuan, mungkin hitam, gigi putih, mata terbeliak. Itu cantik kita. Jadi kita cari yang cantik ni, maksud dia sejuk dipandang mata. Kira cantik lah. Kemudian apa? Lima liha, cari yang ada harta. Cari ada harta. Jangan cari sampai teruk sangat, susah. Sebab tu kalau lah makcik-makcik, ada orang nak pinang anak kita, tengok cantik tak cantik. Cantik tu pandangan anak kita. Dia kata, macam mana hang, cantik tak? Cantik dia. Kalau kita kata tak cantik, memang kita tak cantik. Sebab kita mak. Dia yang nak nikah, bukan kita nak nikah. Jadi cantik bagi dia. Kemudian tanya sikit, kerja apa? Kan? Saya tak kerja apa, bawa teksi. Bawa teksi pun kaya. Tadi saya pergi tu, Tanjung Ru, naik bot. Tengok-tengok ada seorang pakai kepiah. Ustaz balik Mesir. Kata, Ustaz, awak duk tunggu tadi, duk tengok Mat Saleh duk pakai seluar sependa. Tanya-tanya Ustaz tu. Dia kata, saya duk ambil pelancong Arab. Pelancong Arab jadi mutawif. Oh, rupanya jadi mutawif. Jadi tourist guide. Saya kata, duk tani bukan mutawif ni, mutawasitah. Saya kata. Dia kata, duk Ustaz, bawa tok-tok Arab. Kadang-kadang tok Arab tu hafal Quran. Saya baca Quran atas bot. Saya kata, pendapatan berapa? Dia kata, sebulan hampir 6,000. Rupanya duit banyak rupanya. Tunggu kepiah tuan tu, duk tunggu tuan tu. Tok Arab main, dia bawa tok Arab tu. Sebulan 6,000. Aku dah main kerja tani lah tuan-tuan. Tak mau ceramah. 6,000 tuan-tuan. Dia tak kerja apa. Saya kata, Allahu Akbar. Tuan-tuan, ada duit. Ada harta. Maksud dia, adalah kerja. Jangan sampai tak ada kerja tuan-tuan. Kurang-kurangnya piun punya dia. Sebab nak bela anak kita. Kemudian apa? Li hasabiha. Ataupun li nasabiha. Carilah keturunan yang baik. Sebab tu tuan-tuan, ini cara nak mendidik tuan-tuan perkahwinan. Cari yang nasab dia baik. Tanya lu, kerja apa? Kerja tak ada kerja apa. Hang anak siapa? Anak Ustaz Abdullah Khairi. Terus ambil. Jangan tanya banyak. Ustaz bagus ha, takkan Ustaz tak bagus kan? Ustaz, anak Ustaz. Bagus ya tu. Saya ceritakan semalam ni kan. Alhamdulillah. Mai nak minang anak saya. Saya tanya dulu, hang ni hafal Quran tak? Hafal Quran. Hang anak siapa? Dia kata, anak saya, pak saya duk pendang. Pak hang kerja apa? Pak saya Ustaz. Tu yang terima pasal Ustaz. Kan? Tapi ada yang Ustaz pun teruk ke tak? Kadang-kadang Ustaz teruk, anak dia pun teruk. Kan? Tapi nak abang kata, carilah keturunan yang baik. Tuan-tuan ingat tak? Kadang-kadang keturunan yang baik, anak dia tak baik. Tapi oleh kerana keturunan baik, anak kita esok akan jadi baik. Sebab apa? Sebab dia genetik. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, carilah keturunan yang baik. Kemudian apa? Dia kata, walidiniha. Tapi carilah yang ada agama. Agama maksud dia apa? Yang bangun subuh, dia bangun. Yang Quran boleh baca. Yang macam mana? Kalau puasa, dia ada puasa-puasa sunat. Dia mengamalkan Islam. Kemudian Nabi kata apa? Fadfar bizatid din. Maka dia kata yang paling hebat, carilah yang ada agama. Taribat yadak, maka kamulah orang yang beruntung. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita memilih pasangan, cari yang ada agama, yang ada Islam, yang ada agama pada diri dia. InsyaAllah kita orang beruntung. Contohnya tuan-tuan yang kahwin sekarang ni, tuan-tuan dulu pilih apa? Kita pilih cantik, betul tak? Kemudian ada harta, kemudian keturunan baik, kemudian apa? Cari ada agama. Tak ada agama, bawa mai. Ni, bawa mai ni, mai mengaji. Saya nak tanya betul-betul, abang-abang, siapa mai dengan bini dia? Cuba angkat tangan tengok.
Seorang, dua, tiga, empat. Okay, siapa main dengan laki dia? Loh, siapa pun tak angkat. Abang main dengan bini mana eh? Mereka tak mengaku tengok. Teruk betul dia. Bini lain bah. Mengaku main dengan bini tak mengaku. Tuan. Tapi tak apa anak abang. Ni bawa main. Sebab apa? Kalau tuan-tuan ceramah dengan bini tak mau dengar. Tapi kalau ustaz ceramah, pokoknya dia dengar tu. Kan ustaz tolong habaq dia kan. Sebab Nabi pernah tuan-tuan, ketika mana dia menerima wahyu, orang yang pertama Islam siapa? Siti Khadijah. Tengok Khadijah ni tuan-tuan hebat tak hebat. Bila Nabi balik dalam keadaan ketang tu, Nabi kata zammilumni, selimut aku. Kalau kita lah isteri, kita kata apa? Ni abang ni kena sampuk hantu apa eh? Ni pergi duduk atas bukit ni, apa cerita ni? Orang duk berkawan ni, duk kenuri, duk main. Yang abang duk pergi duduk atas bukit tu, ni duk balik, duk ketak ni kena hantu lah. Dah, dia pergi ambil dia selimut. Dia selimut, abang, dia kata, esok kita pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Dia tahu. Kalau kita pergi kata apa? Kita pergi cari tok rumah mana? Ni, kita pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Dia bapa sepupu aku. Esok dibawa, Waraqah kata apa? Inilah yang datang kepada Musa, namanya Namus. Musa disebut Namus. Namus tu ialah Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, kalaulah kamu hidup, aku akan pertahan kamu sehinggalah aku mati. Dan kamu akan dibuang daerah oleh kaum kamu. Tu, Nabi pun seronok. Ni Khadijah pun seronok. Ketika mana tuan-tuan, Nabi hidup dengan Khadijah. Khadijah umur masa tu tuan-tuan. Ingat, Nabi kahwin umur 25. Khadijah umur 50. Agak-agak, abang mau tak? Abang mau tak? Abang mau lah. Abang umur 70. Dia 50. Ni hak muda-muda ni mau tak? Tobat tak mau kan? Ni dia umur 25. Khadijah umur 50. Tapi daripada Khadijah lah lahir 6 orang anak. Walaupun janda anak seorang. Tapi Tuhan bagi dekat Khadijah 6 orang anak. Dan alhamdulillah daripada Khadijah itulah lahir zuriat seterusnya daripada Fatimah Az-Zahra. Dan anak yang ketujuh namanya Ibrahim daripada Maryah Al-Khibti, iaitu hamba yang diberi oleh Sultan Mesir, Raja Mesir. Ketika mana tuan-tuan, di saat Khadijah nak mati, ni Nabi masuk ni, tengok hebatnya. Nabi masuk, Nabi kata, wahai Khadijah, macam mana keadaan kamu? Dia kata apa? Ya Rasulullah. Walaupun Nabi ni suami dia tak panggil abang, dia panggil ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jika sekiranya ya Rasulullah aku meninggal nanti, tak ada harta dah aku tinggal untuk kamu. Ya Rasulullah, engkau dah tanam aku. Ya Rasulullah, jika sekiranya tulang-tulangku ini boleh dijual ya Rasulullah, kau korek akan jasad aku. Kemudian kau ambil tulang-tulang ni, kau juallah untuk agama ini ya Rasulullah. Tu, nampak? Bila kata macam tu, tiba-tiba Allah hantar Jibril alaihissalam. Jibril turun bisik kat Nabi. Wahai Muhammad, oleh kerana Khadijah ni dia kata macam tu, Allah menyampaikan salam kepadaku dan kepada engkau. Melalui aku kepada engkau. Bila kata macam tu, Nabi pun bagi tahu, wahai Khadijah, ucapan engkau didengar oleh Allah. Allah menyampaikan salam kepada kamu. Bila kata sampai salam, Khadijah pun letak tangan. Lalu dia baca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayna rabbana bis salam wa adqinal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Bila sebut saja sampai habis, ya zal jalali wal ikram, Khadijah pun meninggal. Khadijah mati dengan salam. Tengok hebat apa? Kerana Khadijah tak ada tolak banding. Ketika mana tuan-tuan Nabi duduk di Jabal Nur. Siapa pernah naik Jabal Nur? Tuan-tuan pernah naik tak tu? Apa gunung bang? Gunung Mak Cincang. Tu Mak Cincang tak apa, naik kabel. Saya kan pernah naik kabel tu, depa berhenti. Lepas tu angin mai. Aku dah abang kat bini aku, abang nak wasiat siap-siap dah ni. Ni punya takut tuan-tuan. Gunung Mak Cincang kan dia duduk tu. Kita pun ya Allah macam nak jatuh. Tu gunung Mak Cincang. Ni Nabi naik Jabal Nur. Siapa pernah naik Jabal Nur ni tuan-tuan? Lah ni depa buat tangga. Nak naik 1 jam. Saya akan selalu naik lah. Naik tu atas tu, ya Allah, saya dah bagi tahu jamaah. Pernah satu ketika kan,
Saya kata kawan-kawan saya lah, muda-muda ni, jom kita naik Jabal Nur, bawa geng muda-muda, anak-anak muda ni. Depa kata, ustaz, ni Jabal Nur ni, alah kacang ah. Saya kata kacang ah, hampa tak nampak lagi. Ni gelap ni, naik pukul 9. Lepas Isyak. Saya kata tinggi tu. Dia kata tinggi apa macam ni, kacang ah. Saya tak betul jari. Kita umur 40 lebih. Depa kata, ni macam mana? Saya kata pelan-pelan lah, beli ayak tu. Ayak apa ayak, ini kacang ah. Saya kata beli atas ayak tak ada. Depa pun beli seorang botol. Botol depa lari tuan-tuan. Ni duk menyacok je ni. Depa lari tinggal saya. Rupanya Jabal Nur ni dia ada tingkat. Dia ada tingkat perhentian. Depa lari naik tingkat pertama, rehat. Ustaz, cepat nak. Apa lembek kata dia. Dia kata tak apa. Kita pun naik. Naik rupanya sebelah saya ada seorang tua, orang Arab. Dia pakai tungkat dia. Dia naik. Dia naik slow lah. Dia naik dia potong saya. Kita tengok orang tua ni potong. Tak apa, kita pun potong. Potong. Naik tingkat 1. Ni anak muda duk berhenti ni. Dia potong anak muda ni. Saya kata, weh, Tua Arab tu potong weh. Dia kata, kita potong balik. Depa lari potong. Naik tingkat 2. Naik tingkat 2. Ustaz, rehat 5 minit tau. Saya kata, apa weh? Tiba-tiba Arab tadi naik. Dia potong pula geng muda tu. Saya naik. Weh, dia potong tu. Kita potong. Dia potong pula. Naik. Sampai tingkat 3. Ustaz, rehat 5 minit pula. Tiba-tiba Arab tu dia tak berhenti. Dia naik. Dia potong pula. Saya kata, weh, Arab tu potong. Biar pergi lah, tak larat dah kami pun. Dampak ni teruk betul ya. Siapa panggil? Ya Ammi. Ya Ammi ni maksud dia orang paling dekat lah. Ammi ni belah bapak. Maksud dia bapak saudaraku. Kalau Khali ialah belah mak. Arab ni ada beza. Kalau Khali ialah pakcik sebelah mak. Kalau Ammi boleh tuan-tuan menjadi wali. Ya Ammi saja panggil. Ya Ammi ta'al. Bila kata Ammi, bapak saudara paling dekat, jadi dia pemain. Ya Ammi anta qawin jiddan. Hang ni kuat sungguh lah. Ijlisena, mai duduk sini. Kama umruk, berapa umur kamu? Dia kata, cuba teka. Dia cakap Arab lah. Saya kata, Sitin, 60? La. Sab'in, 70? La. Kama umruk? Saya pun bengang kan. Umur apa? Isna wasamanin. 82. Saya kata 82. Masya Allah. Dia kata kat saya, wahai anak muda, saya umur 82, tetapi ada seorang perempuan, dia umurnya tua 15 tahun daripada Nabi. Ketika tu Nabi duduk di atas, umurnya 40. Dia umurnya berapa? 40 campur 15, 55. Dia kata perempuan itu umur 55. Nabi duduk di atas, dia naik sehari 2 kali hantar makanan dekat Nabi. Masmu hadzal mar'ah, siapa nama perempuan tu? Saya pun tunduk kepala. Ismuha Khadijah binti Khuwailid. Saya kata Khadijah Khuwailid. Dia kata Khadijah binti Khuwailid, umur 55. Dia naik Jabal Nur, masa tu tangga pun tak ada. Dia naik sehari 2 kali hantar makanan dekat Nabi. Hampa anak muda berhenti 2 kali, dia kata. Saya dengar-dengar, teriak saya. Kemudian saya tengok, dia ni duk bahasa aku tak jadi. Bangun-bangun tinggal dia. Kita pun pergi ke anak muda tadi. Hampa tahu tak? Tu pakcik tu duk kata kat kita. Kata macam mana? Dia kata ada seorang perempuan umur 55 naik Jabal Nur sehari 2 kali hantar makanan dekat Nabi. Hampa anak muda berhenti 2 kali. Hampa tak malu kah? Dia kata, mereka bertuduk kepala. Kami malu ustaz. Lepas tu saya bagi tazkirah, bagi teriak semua. Saya kata, lah macam mana? Hampa nak naik tak? Kami nak naik ustaz. Pasal apa nak naik? Kami nak naik ustaz sampai atas. Pasal kami sayang Nabi ustaz. Teriak semua. Tengok Khadijah dididik macam mana. Walaupun dia tua tuan-tuan, tapi dia cantik. Dia jelitawan, dia hartawan, dia juga dermawan. Kita, isteri kita tak ketahuan. Itu nak buat macam mana tuan-tuan? Tak apalah, kita didiklah, bawa main surau tuan-tuan. Dengar ceramah ustaz, insya-Allah. Harap-harap kan terlibat tiada, beruntung kita. Pertama, pilihlah tuan-tuan dalam perkahwinan. Yang kedua, Nabi tuan-tuan, dia didik manusia melalui teladan.
Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Setunuknya pada diri Nabi tu contoh. Nabi contoh. Sebab tu tuan-tuan, bila nak tengok orang lain tak boleh. Sebab tu Arab tuan-tuan bengang. Bila Nabi mai, dia kata apa? Dalam Quran sebut, mali hadzal rasul. Apa ada rasul ni? Ya'kulut ta'am, makan macam kami. Wa yamshi fil aswaq, jalan dekat pasar-pasar. Laula unzila ilaihil malak, kalau turun malaikat, fayakunu ma'ahu nadhira, barulah kami nak ikut ni, nak dengar. Ni dia minta malaikat. Malaikat bukan contoh. Nabi ni laqad kana lakum fi rasul uswatun. Contoh macam mana? Cara makan dia kita boleh tengok. Sebab tu Nabi ni contoh, dia didik dengan contoh. Makan, kita makan macam mana? Makan ada doa. Pegang yang depan dulu. Tu contoh Nabi, ambil yang depan. Kemudian sebelum makan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setengah kata bukan sunnah Nabi, tapi ada hadis sebut. Dan Nabi suruh baca sebelum makan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalaulah ada santau, insya-Allah tak jadi. Tuan-tuan, kalau nak makan tu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca tak doa ni? Baca. Kemudian ambil, Nabi kata, ambil yang depan dulu. Kemudian pusing daripada kanan. Kita pipi tengok, kenuri. Tengok depan, ayat asam. Ayat asam. Sebab ni sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Ambil ayat asam sikit dulu. Pusing pula sayur. Semua sayur. Tak apa, sunnah Nabi ambil. InsyaAllah dia berkat bila ikut sunnah Nabi. Dan Nabi pula ajak kita, contoh teladan. Macam mana? Bila nak berak, masuk dengan kaki kiri, tapi masuk surau masjid kaki kanan. Tuan-tuan tadi masuk kaki kanan ke kiri? Tak tahu, pergi keluar balik terus tuan-tuan. Tapi Nabi ajak ni, masuk tandas kaki kiri. Sebelum masuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal qaba'is. Aku berlindung daripada syaitan jantan betina. Sebab apa? Dalam kitab kata, dalam tandas itu ada 2 ekor syaitan. Syaitan tu dia duduk dalam lubang tu. Dan dia beranak tuan-tuan. Anak dia ada di situ. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan malam ni ambil air panas. Tuan-tuan try jiram. Mati anak dia mengamuk tu. Sebab tu dilarang tuan-tuan mengambil benda yang panas buang dalam tandas. Makruh. Tuan-tuan ingat. Dan satu lagi lubang. Jangan kencing dalam lubang. Kerana syaitan, jin duduk dalam lubang tu. Tuan-tuan pergi kencing dalam lubang tu. Balik-balik bengkak. Rupanya kena kena jentik dengan jin. Tuan-tuan, ni kaedah dah. Ni kaedah Nabi ajak. Nak masuk tandas kaki kiri, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal qaba'is. Kemudian bila duduk, sunnah Nabi macam mana? Nabi suruh tutup kepala. Ni sunnah Nabi. Kita masuk macam mana? Pakai kepiah ke buang kepiah? Kita buang kepiah. Sepatutnya tuan-tuan masuk tandas sunnah Nabi teladan. Ni Nabi didik tutup kepala. Kalau tak boleh tutup kepala, tangan kanan tutup. Tangan kiri ni tolak ni, tolak perut. Sebab perut kita dia berat belah kiri. Jadi taik duduk belah ni. Ini bukan cerita pasal taik ni nak cerita pasal sunnah Nabi ni. Saya hampa cerita apa ni kuliah ustaz taik lah. Dah nak habaq teladan tu sampai berak pun Nabi tunjuk. Jadi kita tutup kepala, sini tekan. Kita bila tak tutup, syaitan tadi akan ambil taik tu, dia akan lumuk kepala. Kalau tak baca doa, syaitan tu akan ambil lumuk kita ni. Tu sunnah Nabi teladan, tutup kepala. Makcik tutup tak? Kalau tak tutup, orang lelaki senang aja. Ambil luar sepeda. Ambil tu tak atas. Lepas tu tarik main depan. Lagi senang. Memang tak jatuh lah tuan-tuan. Ini nak cerita, pernah berlaku kawan saya. Dia ni kerja sekali, tapi dia tak pernah keluar. Lepas tu bos kata, hang ni tolong ada mesyuarat dekat Hilton. Jadi dia pun pakai tie lah. Mesyuarat ahli lembaga tuan-tuan. Dia tak pernah keluar. Pipi segak lah. Segak sampai dekat hotel tu, receptionist dia pipi, Allah, excuse me, where is the toilet? Dia tanya toilet, nak terberak. Atau receptionist dah, over there. Pergi lah, dia pun pergi lah. Pipi kan, dia ni bagus semua. Memang amal sunnah. Jadi dia duduk berak kan, buka-buka, dia keluar sepeda, nak sangkut tak ada. Sangkut tangan mana ni? Rupanya penyangkut tak ada. Last kali, boh atas kepala dia.
Sunnah Nabi, tutup kepala, tutup berak. Elok berak. Lepas tu terlupa. Mana seluar sepeda aku tak. Rambut tebal. Duk pikap. Tadi aku flash tadi, seluar sepeda jatuh dalam dah. Biar api lah dia tak. Buat tak tahu sudah, dia pun pakai seluar betul tai Kau keluar pergi dekat resepsionis duk tengok atas bawah nak tegak malu kan. Lah kali dia mamat, dia ingat resepsionis tu duk tengok berasa macam segak. Handsome aku ni. Dia berbi, I want to check in. Resepsionis tu kata check in. Dia kata, cik, awak atas kepala tu ada apa? Kawan berpegang-pegang, Allah! Keluar sepeda. Lain kali ramai. Pun dalam poket. Kalau boleh tuan-tuan, kita sunnah Nabi tutup kepala. Nabi ajak ni. Tu cara berak sampai macam tu. Kalau malaikat tak berak, tak ada contoh. Jadi Nabi ni contoh teladan. Uswah. Jadi macam mana? Dididik macam mana berak. Macam mana makan. Macam mana tidur. Tidur macam mana? Digalakkan tidur mengiring ni. Kirim macam ni. Ni sunnah Nabi. Letak macam ni. Kan? Mengiring arah khiblat. Ini sunnah Nabi. Sebelum tidur, baca doa ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Pernah dengar doa ni? Dalam Sahih Bukhari kata, sesiapa yang membaca doa ini, dia mati esok pagi, mati tak ada dosa. Nampak? Kita tidur baca doa tak? Baru tak ada habis bismillah. Tu pun nak rasa aku ni jamin syurga ni. Syurga apa? Bismillah tak ada baca. Kan? Sepatutnya sunnah Nabi letak ni, baca doa ni. Tuan-tuan tengok dalam Facebook saya. Saya download. Siapa baca doa ini dalam Sahih Bukhari kata dia mati esok pagi fitrah. Saya nak cerita satu cerita. Saya tuan-tuan 4 tahun lepas, walaupun ada yang dengar dalam YouTube, ada seorang tuan-tuan, pak cik ni dia mai daripada Indonesia, orang Aceh. Dia buat rumah, dia kerja situ, dia tanam sayur. Bila tanam sayur, satu hari isteri dia telefon. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak mai rumah saya? Saya tahu pasal apa? Suami saya balik semayang subuh mati, dia kata. Rupanya dia ni tak ada register. Orang sebut illegal lah. Jadi saya kata pasal apa? Tolong mai mandi Buman ni. Kang Mas ni. Kan saya kata, Ish nak mandi. Tak apa, saya bawa 5 orang. Bawa 5 orang. Pergi tengok tuan-tuan. Dia mati dalam jubah duk pakai lagi. Ni serban duk ada lagi. Saya kata, Kang Mas ni mati macam mana? Dia balik solat subuh, kemudian dia jatuh, saya reba. Dia mati pakai jubah dalam ni, dalam serban. Duk senyum ya. Saya kata, ya Allah, bagus sungguhlah Buman ni. Kami pun angkat lah. Sebab dia ni tak register. Jadi angkat jenazah ni, masuk dalam bilik ayam, mandi lah. Mandi siap, apa semua siap. Tuan-tuan, angkat, letak atas kain kapan. Bila letak atas kain kapan, ambil towel, ambil tuala, lap lah. Lap, kemudian bubuh kapas, tutup, bubuh kapas bawah, tinggal muka ya. Bila tinggal muka, panggil lah. Kak, mai cium. Ingat, kita orang perempuan boleh cium suami kita. Sebab suami kita. Ada orang kata tak boleh cium, batal ayat semayang. Yang batal ayat semayang kita. Mayat tak ada dah. Sebab kalau batal pun dia tak semayang dalam kubur. Ada tak semayang bangun, woi, batal woi. Tak ada dah. Sebab dalam kubur tak ada semayang dah, tak ada puasa dah, tak ada Quran dah, tak ada mengaji macam ni dah. Kan? Jadi kita ni orang perempuan boleh cium dahi suami kita, dan orang lelaki boleh cium dahi isteri kita. Kita batal wudu ah. Mayat tak ada dah. Ni dia kata orang kalau cium kena ambil wudu pula mayat. Ambil buat apa? Dia memang dah habis dah. Dah mandi dah elok dah. Jadi saya kata, mai nak cium-cium, dia pun cium. Elok cium saja. Tiba-tiba ni muka dia ayak penuh. Saya kata, ya Allah, tadi aku lupa lap lah. Saya pun ambil tisu, ambil kapas, lap lah. Elok lap. Tiba-tiba keluar lagi. Saya kata, ni bukan ayak hak mandi tadi ni. Ni peluh. Ya Allah, orang yang mati husnul khatimah, di antaranya berpeluh wajahnya. Matanya takkan tutup rapat, dia akan tengok rohnya keluar. Di antaranya mulutnya tersenyum.
Di antaranya mudah untuk kendalikan jenazahnya. Saya duk ajak orang sakaratul maut. Kan, bab-bab ni. Jadi saya tengok, ya Allah, Bung Man ni peluh lah. Saya kata, ya Allah, peluh ni. Saya pun tutup. Dah siap, tutup. Duk fikir, macam mana nak bawa jenazah dia pi kubur, pi masjid, nak semayang. Tuan-tuan, Allah mudahkan orang beriman. Tiba-tiba berhenti satu van. Dia tengok, Ustaz, awak ramai sangat rumah Bung Man ni. Lah, hang tak tahu ke Bung Man mati dah? Mati dah! Tak apa. Angkat jenazah dia, main naik van saya. Tengok mudahnya. Kami pun angkat 5 orang, naik atas van, pergi sampai masjid, semayang lebih kurang 8 orang kan. Elok habis semayang tuan-tuan, angkat, masuk kubur apa semua, siap ke bumi. Dah baca talqin, saya panggil bini dah. Kak, nak tanya sikit, apa amalan Bung Man ni? Ustaz, awak teruk sangat ke suami saya? Dah, saya tengok dia baguslah. Apa amalan dia? Berpeluh wajah dia. Dia ni mati husnul khatimah, saya kata. Sebaik-baik kematian. Tiba-tiba dia pergi dekat kereta KI20. Kereta Bung Man ni lah. Dia pergi, dia ambil satu Quran. Quran itu hancur habis dah ni. Dah jahit dengan tali tangsi. Dia bagi kat saya, Ustaz, Bung Man tiap-tiap pagi baca Quran ni. Dia baca Quran tu sampai hancur Quran. Hancur ni yang tepi ni hancur, jahit dengan tali tangsi. Baca Quran sampai hancur. Kita Quran hancur, anai-anai makan. Tinggal atas halang tu pun nak pasal hancur dah. Alhamdulillah, jamin syurga. Ni hancur lagi. Amalan dia apa? Dia keluarkan buah tasbih. Buah tasbih tu besar ni. Bung Man selalu berzikir, pegang buah tasbih ni. Ustaz, tali putih dia ganti. Tali putih dia ganti. Lah ni buah tasbih tu tinggal jadi manik-manik yang kecil. Halui lah, renggang. Zikir sampai jadi halui. Kita buah tasbih beli kat Mekah, gantung lah. Tengok lah. Ada lagi. Haram pegang pun tak. Tu pun tak rasa aku jamin syurga. Lagi. Dia keluarkan, tuan-tuan, satu kertas. Kertas tu tulis doa ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Saya tengok kertas tu, saya balik cari dalam hadis. Tengok jumpa dalam Sahih Bukhari, dia kata apa? Sesiapa yang membaca akan doa ini sebelum tidur, dia mati esok pagi, mati fitrah, tak ada dosa. Dia rupanya Bung Man ni duk baca doa ni selalu. Lagi. Bung Man tak ada kerja apa, dia tanam sayur. Orang mai bagi sawi RM2, dia pun ikat bagi. Orang bagi RM2, dia kata apa? Tak payah. Balik makan, baca bismillah, aku dapat pahala, dia kata. Dia tuan-tuan tengok, dia mati tuan-tuan dalam keadaan pakai jubah, baru solat subuh, pakai serban, dengan keadaan sebut kalimah Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Nabi ajak ni, cara tidur pun Nabi ajak. Sebelum tidur tak ni, hadap kiblat kan. Bila dah hadap kiblat, lepas tu nak pusing ke mana tak kira. Yang penting mula lah. Dia kata, Ustaz, kalau duduk macam tu lenguh dah, mula lah kan. Mula ya, bini duduk sebelah, takkan duduk macam tu. Lepas tu pusing lah, ikut suka pandai kan. Mula aja, ikut sunnah Nabi. Bila bangun, buat macam mana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Macam mana? Tu kemudian tarik sampai ujung. InsyaAllah tuan-tuan, badan kita akan sedap. Dan Nabi ajak pula, sebelum baca doa ni, baca 3 qul. Tahu tak 3 qul? Jangan pula 3 qul. Qul. Bukan tu. 3 qul tu, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Ni sunnah Nabi. Dan qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian buat macam mana? Tu. Salah. Syaitan tak akan ganggu kita. Try abang malam ni, makcik try. Baca tu 3 qul tu. Syaitan tak akan ganggu makcik kecuali suami makcik. Suami makcik bacalah berapa qul pun tak jadi. Tapi boleh juga kalau tak mau bagi ganggu kan. Lepas 3 qul tu, qul a'udzu birabbin nas, tarik. Bagi keluar hak warna hijau punya. Lepas tu lumak, bukan saja syaitan lari, suami makcik cabut awal. Nampak nak lena merapu je. Tu, nak tidur pun ada cara dah. Sebab apa? Nabi ni teladan. Cara pakai, Nabi suka pakaian apa? Warna merah. Ni merah ni. Nabi suka warna merah. Lagi apa? Warna putih. Warna putih macam abang. Lagi apa? Warna hijau. Warna hijau. Lagi apa yang Nabi tak suka? Nabi tak suka warna hitam. Warna hitam tak suka. Warna biru tak suka ya.
Nabi suka warna merah, warna hijau, warna putih, tuan-tuan. Jadi kita suka benda tu, tuan-tuan. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suka sebagai teladan. Okey. Lagi apa? Nabi juga mendidik sahabat dengan kebiasaan. Biasaan macam mana? Itu sudah sikit tuan, nanti kita masuklah bab. Kan? Nabi suka kebiasaan macam mana? Di antaranya Nabi suka membiasakan diri bagi salam. Sehingga kan tuan-tuan, ada seorang sahabat, dia dulu dia tunggu tepi pokok. Dia tahu dah Nabi ni bila jumpa mesti bagi salam. Absus salam. Dia tunggu tepi pokok. Tiba-tiba Nabi lalu dia pun lompat. Tak ada Nabi assalamualaikum. Terlepas dia kata, aku dah tahu dah nak tipu apa malaikat habaq kat aku. Nabi ada malaikat. Nabi tuan-tuan kebiasaan dengan salam. Kita bagi salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Orang jawab macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tambahlah. Ingat, tapi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala tak ada. Jangan tambah. Ini tak ada dalam sunnah Nabi. Jangan tambah ta'ala wabarakatuh. Tak ada. Tak ada. Ta'ala tak ada. Jangan tambah tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahaja. Kalau tambah, tak ada dalam hadis Nabi. Sebab tu pernah Datuk Abu Hassan tegur ketika dalam rancangan PU pencetus rumah. Ada seorang PU tu bagi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Dia kata la mamnu, tak boleh. Jadi kita jangan amal. Itu bukan yang diajar oleh Nabi. Terus saja. Jadi apa? Itu cara Nabi. Nabi bagi salam. Lagi Nabi apa? Nabi selalu senyum. Kebiasaan senyum. Sebab tu tuan-tuan tengok gambar saya, semua saya senyum. Sebab nak jadi biasa. Senyum lah. Senyum-senyum gigi tak ada. Senyum pun tak apa, dapat pahala. Itu kebiasaan. Nabi suka senyum. Tapi kita kadang-kadang kerja kat pejabat kerajaan. Saya cukup geram tu. Kan, yang ada duduk depan tu. Haram senyum pun tak. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi pejabat kerajaan, tolong pakai smart. Saya kalau pergi lah nak berurusan dengan income tax ke, kan, buat kat penalan, saya boh tie. Boh tie tu dia tengok-tengok. Encik nak buat apa? Nak buat apa? Tak tahu. Ni duk tengok apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu. Semua tak tahu. Bila pakai tie tu nampak macam hebat lah. Itu yang berlaku. Sepatutnya tuan-tuan, mereka ni diberi gaji, apa salahnya senyum. Cik, boleh saya bantu? Tengok orang Arab, orang apa nama Eropah, orang English. Depa ni, excuse me, can I help you? Bagus. Depa amal macam mana sunnah Nabi. Tapi kita orang Islam, ni nak buat apa tau? Ni lu tengok-tengok apa tau? Ni nama apa tak tahu? Mau pegang tu, ni hantau ni. Saya cukup geram. Pernah berlaku tuan-tuan tahun 2004. Masa tu BSN, Bank Simpanan Nasional. Bank simpanan tu kan kita pergi semua urusan situ lah. Masa tu bank lain tak ada. Jadi saya ni duk beratok panjang ni. Masa tu nombor tak ada, nombor tu. Kan nombor kaunter kan, duk beratok. Ada seorang pakcik. Dia uzak dah pegang tungkat. Saya kata, "Loh pakcik, lambat lagi pakcik." "Oh, pakcik duduk dulu lah. Sekali sampai ke saya panggil." Elok sampai ke saya panggil lah. "Pakcik, mai." Kani tu jantan, dia tengok. Hampir panggil pakcik tu tak beratok. Rupanya pakcik tu beratok lama dah, tak larat. Dia pun main, "Pakcik, mai." Dia pun mai. "Ni awak potong lain." Dia marah pakcik tu. Dia kata, pakcik ni dia tak larat, saya panggil dia, tadi dah beratok kan ni. Nak buat apa? Tanya. Pakcik kata, "Saya nak ambil ni pencen." "Mana kad nalan?" Pakcik tu tahu, Allah, kad nalan bawa. Tu kad pencen tak bawa. Kad pencen pun tak bawa. Dia terkah pakcik tu. Tak bawa kad pencen. Pergi balik. Pakcik tu kata, "Dah, kad nalan boleh guna kot." "Mana boleh guna kot?" Dia kata. "Ni prosedur ni. Nak. Pergi balik." Saya pun, "Pakcik, cik, tak ada tolak ansur kan?" Tolak ansur apa? Hang siapa? Tak ada apa. Lagi dengan kita tak dapat ambil kan? Kita tak ada apa. Lepas tu dia marah, "Apa orang tua ni main selalu ambil kad pencen tak bawa, tak tahu kah prosedur?" Dia marah, Saya pun kali bengang sangat. Cik marah pakcik ni.
Cuba cik bayang. Pak cik yang cik marah ni ialah bapa cik sanggup marah macam ni ke? Dia pun terduduk. Tak faham Haji? Boleh pula dah. Tengok tuan-tuan, 5 minit dah siap dah. Tolak ansur pun tak ada. Tiba-tiba dia pergi, nah ambil. Pakcik tadi ambil kalih kat saya. Nak, terima kasih nak tolong saya. Pakcik tu teriak. Kemudian dia keluar. Dalam hati saya, hang lepas dah pakcik. Oi aku ni dah lepas ni. Saya pun duk, tu siapa tu? Tak tahu. Ingat pak dia. Dah bukan pak saya. Tak buat untuk dia, orang tahu. Dah tolong je, tolong. Dia marah saya kan. Kita pun elok dia buat. Kita kata, cik, mulut tu jaga sikit. Elok dia bagi duit kan, jaga sikit mulut tu kan. Kita pun belah. Ni, guard. Ustaz, dia kenal saya. Dia buat macam tu. Saya kata, apa sebab? Lama kami duk geram, dia kata. Ustaz hantam baru padam muka. Rupanya bau hantam baru daripada muka, tuan. Baru dia terasa. 5 tahun berlalu. Masa tu dah ada bank Islam. Saya beratok nak ambil duit. Rupanya pakcik tu tak pakai tungkat. Duduk belakang saya. Saya duduk beratok. Dia tweet saya. Anak. Pakcik. Siapa ni? Anak tak kenal ke? Anak lah yang tolong pakcik di Bank Simpanan Nasional. Ambil duit pakcik yang dimaki oleh Khani tu 5 tahun dulu. Nak, terima kasih nak. Teriak saya. Tengok. Ada orang tuan-tuan, kita buat, kita tak rasa balasan, tapi Allah balas. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kebiasaan untuk senyum tolong orang. Nabi ni tuan-tuan senyum. Apa salahnya kita kerja depan? Senyum aja. Cik, boleh tolong? Sono. Tambah-tambah kerja nurse dia. Saya ingatlah anak masuk nurse. Beranak nombor 4. Dia kata apa? Ni, ikat boleh tak? Oh, dia habak macam tu. Dia kata ikat ni nak. Ni, 4 dah nak. Umur dekat 40 dah. Sudah lah. Saya kata nak ikat tu. Ikat tak apa, tapi tinggal banyak tu dah. Apa gelak. Dia pun gelak. Main-main. Kadang-kadang kena buat macam tu kot tuan-tuan. Dia pun cakap. Kadang-kadang kalau sakit hati saya tuan-tuan. Kita nak anak kita nak buat 6. Dah. Itu nombor 4 nak ikat. Macam mana kita? Pertama perempuan. Yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan, yang keempat perempuan kok. Kira doktor keluar tu. Doktor lelaki perempuan. Masya Allah. Saya kata macam tu. Doktor tu kata orang dapat anak alhamdulillah. Apa masya Allah. 4 dah perempuan doktor. Oh dia kata tak apalah cik. Ada orang tak ada anak kita pun alhamdulillah. Tengok nombor 5 perempuan nak ambut. Aku dapat jantan. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan apa salahnya kita ni deal dengan orang? Senyum itu sunnah Nabi tuan-tuan. Pernah berlaku. Saya nak cerita banyak tak apa. Sebab tuan-tuan lena tengok makcik tu. Sebab tu majlis ilmu ni rahmat tuan-tuan. Duduk majlis lain tak boleh lena. Duduk majlis ilmu boleh pejam mata. Sebab rahmat. Aku jerekah pun dia lena kak. Memang rahmat sungguh tuan-tuan. Sebab tu ni cerita. Berlaku tuan-tuan, ada seorang pengetua. Pengetua ni perempuan, dia tak ada senyumnya. Kalau mesyuarat tu, ni kita ni nak buat lagu mana ni? Kalau jadi ni lagu mana ni? Ni kalau tak selesai ni lagu mana? Duk lagu mana? Ada seorang cikgu tu Johor, angkat tangan. Ni Puan Hajah, kita nak nyanyi lagu apa? Dia cukup bengang tuan-tuan. Kalau mesyuarat 5 jam, haram tak selesai pun. Kalau lah perhimpunan beletiak popek. Orang perempuan ni tuan-tuan, dia suka beletiak kan, bukan beletiak, dia cakap banyak. Sebab orang perempuan ni mengikut psikologi, dia akan bercakap satu hari 27,000 perkataan. 27,000. Sebab tu saya ceramah di depan ni, dia duduk cakap belakang. Sebab tak habis lagi. Baru 20,000, 6,000 lagi tu. Ustaz tu korang ajak punya ustaz. Dia duduk maki kita belakang kan. Orang lelaki 7,000 lah. 7,000 lah. Dia cakap 7,000 lah. Kau balik lagi tanya. Naik motor tu. Abang, ini buat apa? Tahu dia kata apa? Tak ada apa. Sebab apa? Lohor tadi 6,998. Tinggal 2 patah lah. Tak ada apa. Orang perempuan dia cakap Allah, 26,000 perkataan. Dia beletiak. Bukan beletiak. Memang naluri dia. Sebab tu kalau lah pakcik-pakcik pernah berlaku kan, cerita dalam cerita ada cerita.
Ada seorang pakcik abang ni, dia balik kerja, bini beletak. Oh, bengang tu. Balik ya beletak ah. Balik ya beletak ah. Bila beletak ya, bini laki pun balik ah. Bengang sangat, beletak. Dia gali lubang. Gali agak lubang dalam, dia bawa bini dia pukul 12 malam, dia tolak dalam lubang. Tolak, beletak tak ada. Apa tak ada lagi? Bini dia tak ada. Bini tak ada penino. Siapa sini yang bini dah mati? Cuba angkat dengan tak? Tak ada no? Siapa suami meninggal? Suami mati? Ada? Tak ada juga. Bagus sungguh mereka ni. Semua tak mati, panjang umur banyak. Kan? Ni, bini tak ada. Tension. Akhirnya bila tak ada bini, dia teringat. Dia masuk tali. Masuk dalam lubang tu. Yang, abang sayang, yang pegang tali ni. Ni pegang, naik. Dia tarik. Tak ada. Bila tak ada, baru dia ingat. Sebab tu abang, sementara isteri ada, hargailah. Bila tak ada, susah kita. Tidak? Selok spender pun dia cari, betul tak? Betul. Dengan nak bohong. Saya nak pergi kerja. Kalau dia tak siap selok spender, aku tak pakai hari tu. Memang tak pakai. Tak nak pakai lah. Kadang-kadang dia malam, dia lipat stukin. Dia lipat-lipat, dia gulung. Pernah dia gulung. Kita pergi pakai di sana. Pakai. Hak gulung tu, hak luar hijau. Hak dalam biru. Aku pakai juga. Pakai naik terangkat. Dia kata, apa ustaz? Tu apa tu stukin tu? Tak ada, bini boh. Habaq bini punya teruk. Sebab apa? Kita tak kisah. Ini dia orang masuk tali. Yang abang sayang, yang tak ada. Dia masuk kali kedua, dia buat dada sayu. Yang peganglah abang sayang, yang tarik tak ada juga. Dia masuk kali ketiga. Yang pegang tali ni, abang sayang, tarik ada. Berat. Kau tarik ya? Tengok yang naik pakcik abang, bukan bini dia, lembaga hitam. Rupanya hantu yang jaga telaga tu. Naik, dia terkejut. Hei, mana bini ku? Awak hang naik? Hantu tu kata, awak aku tak naik. Baru ni ada seorang perempuan turun, dia beletak. Aku nak duduk pun tak boleh. Perempuan beletak, hantu lari. Saya nak tanya abang. Abang, kalau bini beletak, abang lari tak? Kalau abang lari, abang keturunan hantu lah. Buat tak tahu tu dah. Dia beletak apa dengar. Buat tak tahu. Buat dek kan. Buat tak tahu lah. Ni, nampak kata ni. Tak mana api dah tuan-tuan. Lupa dah. Nak patah balik cerita hak mula dah. Dia tahu. Ha? Lupa dah. Hampa pun lupa juga. Tak mana tahu. Bagus. Ini barulah pelajar yang terbaik. Yang lain tak boleh pakai semua kan. Mengetua tadi. Betul lah perempuan tadi. Abang bagus. Abang kalau saya lupa, abang tolong peringat. Tapi kalau hang tak ingat, aku tumbuk hang. Melawak aja. Sampai pukul apa kita ni? Ikut suka nah. Memang ikut saya tak larat. Lagi ada makan tak? Ada kita cepatkan lagi lah tuan-tuan. Okey. Pengetua tadi, nak abang kata pengetua ni, Allah tak ada senyum kan, duduk tu kira beletak. Rupa-rupanya tuan-tuan, satu hari kami ni kalau nak ambil cuti tak ada harapan dapat. Saya galgah lah anak saya nak operate ni, henia usus pecah. Jadi isi borang, isi borang, ustaz semua pakat lalu. Ustaz buat apa tu? Nak ambil cuti. Ustaz nak ambil cuti, tak ada harapan nak dapat. Saya kata, nak try lah. Tak payah try lah. Belum cuba, belum tahu. Dia kata apa? Tak payah cuba, memang tahu. Memang tak dapatnya. Saya kata, try tengok. Tak payah tengok lah, pergi ambil MC lah. Dia kata, try tengok. Saya kan psikologi. Psikologi makji apa? Memang tak dapat Saya kata, try, isi borang. Pergi dekat tu. Pejabat. Nak masuk pejabat. Lepas tu, bilik pengetua. Masuk, Rani tahan. Ustaz, nak pergi mana tu? Nak jumpa Puan Hajah. Nak buat apa? Nak ambil cuti. Ustaz tak payah Ustaz. Pasal apa? Memang tak dapat. Saya kata try saya psikologi. Psikologi mak haji apa dia kata? Memang tak dapatnya. Ustaz tak payah. Ustaz pergi ambil MC, mai bagi kat kami. Kami apa nak ambil 2 hari try tengok. Try pergi, tak percaya, try. Saya pun ketuk pintu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab. Ada apa Ustaz? Kita pun tutup pintu. Tak ada apa. Dia jegekah tuan-tuan. Kita pun, takkan tak ada apa. Ni nak main ni mesti ada apa-apa. Main masuk. Cara panggil tu. Kau nak senyum pun tak. Allah, kita pun masuk ni ketak ni. Ada apa Ustaz?
Saya nak ambil cuti 2 hari, anak saya nak operate hernia. Nak operate tak? Aduh. Kita nak duduk tak duduk? Duduk tak duduk? Duduk ke? Duduk. Mana borang? Tak nak. Operate hernia tak? Dia sign. Nah. Tunggu sign. Saya kata Puan Hajah sign ke? Sign lah. Puan Hajah baiknya. Terima kasih Puan Hajah. Kita kata macam tu. Terima kasih Puan Hajah. Dia tengok muka saya. Hargailah anak sementara ada. Pula. Kita pun takkan nak kata I love you. Terima kasih Puan Hajah. Terima kasih. Keluar kan. Rani tahan. Ustaz, dapat tak dapat? Mesti tak dapat. Saya tunjuk sign. Tengok bro, tengok kaki lah. Dia pun kata, Ustaz, macam mana boleh dapat ni? Tengok kaki lah. Loh, selalunya tak dapat. Macam mana ni? Saya kata, saya ayat dia sikit. Pandai tau. Elok-elok pi nak operate. Rupanya anak saya tak kritikal. Nak kena ambil 2 hari lagi. Tuan-tuan bayang 2 hari lagi. Nak telefon penyamun ni. Macam mana nak buat? Saya pun telefon. Rupanya nombor telefon saya ada kenal. Telefon dia pun, Assalamualaikum Ustaz. Ni pasal apa? Boleh dah? Allah, nak abang 2 hari lagi ni. Puan Hajah. Sebab tu kalau kita orang marah, nada rendah. Sebab tu kakak, pakcik, kalau suami marah, ni pasal apa? Abang. Try lah. Try macam mana? Ni, masak siap lagi? Belum lagi bang. Awak suara lembut ni hantar dak malam ni malam apa? Lepas dah malam Jumaat dah. Dah lawak. Jadi Puan Hajah, saya nak ambil 2 hari lagi. Anak saya tak kritikal, kena ganti nak ambil. Tak apa. Balik kita bincang. Puan Hajah lulus ke? Jangan tanya. Tu dia Kita pun letak telefon tu Balik terus isi borang pergi jumpa Puan Hajah ni macam mana? Maya, loh ni baru bulan 4 ni. Macam mana? Saya bos. Ustaz nak kata apa? Kita ya saya. Elok saya. Puan Hajah bagusnya, terima kasih Puan Hajah. Dia pun ada rendah. Rupanya dia ada sejarah dia pasal apa perangai dia macam tu. Ustaz, hargailah anak sementara ada. Pasal apa Puan Hajah duk ulang benda ni? Ustaz, saya ada 9 orang anak Ustaz. Anak saya accident, mati on the spot 2 orang. Saya tension Ustaz, tak tahu nak luah perasaan. Saya luah kat suami marah saya. Tu yang saya duk marah anak-anak murid, marah Ustaz. Rupanya dia ada masalah anak. Jadi kita tahu dah, oh dia masalah anak. Kalau mesyuarat dia marah, kita pun Puan Hajah, kita ada anak dia pun. Kita tahu dah. Apa saja dia marah sebut anak, dia down lah tuan-tuan. Lepas tu dia jadi punya bagus. Tuan-tuan. Sebab apa? Pandai kita. Kita ni tak pandai nak tackle. Bagus semua. Ketika dia nak pencen tuan-tuan, penolong kanan, siapa nak baca doa? Saya angkat tangan. Saya baca doa. Siapa nak jadi pengusi? Ada cikgu. Ketika Puan Hajah ni punch card, saya baca doa. Ya Allah, kami ada seorang pengetua, ya Allah. Ya Allah, dia sangat baik, ya Allah. Tapi mulutnya celupar, ya Allah. Tu dalam doa hentam lagi tu. Ya Allah, kau ampun dosa dia, ya Allah. Kau jadilah, ya Allah, apa yang dia buat di sekolah ini sebagai bekal dia di akhirat, ya Allah. Ampunlah dosa dia. Menangis dia. Bila dia teriak, bukan saja dia teriak, daripada penolong kanan atas sampai kepada cleaner. Cleaner pun teriak. Dia nak tanyalah kita yang ada di sini, kan, yang jadi bos, yang jadi suami, agak-agak kita mati, so ada orang teriak tak? Ada tak? Ataupun member buat belakang, belah dah, alhamdulillah, mampus dah orang tua ni. Something wrong dengan kita. Sebab apa? Sebab senyum tak ada. Sebab sombong kita. Sebab tu Nabi ajar senyum. Senyum saja tuan-tuan dianggap sebagai sedekah dah. Nabi kata, jangan pula tabung lalu tuan-tuan senyum. Pasal apa tu? Sedekah. Jangan. Sedekah kena buh. Sebab tu Nabi SAW tuan-tuan, kebiasaan lagi apa? Bukan saja senyum, dia meraihkan tetamu. Sebab tu kita tuan-tuan, orang Arab bagus, orang Melayu dia raih tetamu 3 hari ya. Mai hari keempat, orang Arab akan raih subuh. Kita kalau mai hari pertama tu 3 hari kita raih. Lepas tu balik mai pula kita raih dah. Dah mai pula dah. Meluat aku tengok. Kita orang Melayu, orang Arab mai dia layan 3 hari. Lepas 3 hari kita kena belah dah. Mai pula dia akan raih macam tu juga. Orang Arab bagus semua. Sebab meraihkan tetamu murah rezeki tuan-tuan. Ni saya mai ni tuan-tuan raih murah rezeki.
Lagi ada makan tak? Ada, alhamdulillah. Railah tuan-tuan. Esok nak balik dah. Saya tak makan lagi lobster ni. Ada tak lobster? Dah mampu hari ni. Saja melawak aja. Sebab tu tuan-tuan, Nabi meraihkan tamu. Lagi, Nabi meraihkan anak yatim. Ni anak-anak yatim kalau macam ni kan. Di antaranya apa? Nabi akan pegang kepala dah. Sesiapa yang memegang kepala anak yatim, Allah akan ampun dosa dia seperti mana rambut yang ada di atas kepala anak yatim. Jadikan kebiasaan. Kan? Ada orang mai, ustaz, tolong pegang kepala saya. Saya yatim ustaz. Umur berapa? 80. Yang tu bukan yatim, pegang bagi tu sama sort dekat sini tuan-tuan. Yatim ni yang belum baligh. Jadi di antara lagi Nabi juga bersedekah. Sebab infiq ya bna Adam, bagilah wahai anak Adam. Unfiq alaih, kamu dapat. Sebab tu tuan-tuan, Nabi suka sedekah. Apa kata malam ni saya lancarkan tuan-tuan kutipan derma untuk bantu surau ni. Mari kita sama-sama seorang sikit insya-Allah. Ada tak yang nak kutip? Ada tak yang kutip? Okay. Kita seorang sikit insya-Allah. Ada tabung ke? Okay. Kita buh sikit, tanda kita ingat nak mati banyak, tanda kita ada. Mana tabung lah? Memang saya nak buh juga. Boleh sikit pun tak apa. Boleh kot, boleh dapat dalam 4,000 boleh kot. Tuan-tuan gelak tu tak dapat dah Azan. Mana? Adik jalan dik. Adik jalan dik insya-Allah. Pergi jalan. Jalan tu, jalan. Bagus hang. Kutip jalan. Mana hang tak bagi tu adik tunggu bagi lama je. Ambuhlah kan. Dia jalan terus, jalan belakang. Bagus. Tolak pergi masuk. Jalan habis. Tu ramai tu. Makcik bawa tak? Duit tak bawa, gelang. Pantai gabuh je lah. Batu di luar tu ramai tu. Ramai duduk tu. Depa tak kutip ke? Ada. Tu jalan lorong pergi tu pusing balik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi suka sedekah. Sikit pun jadilah. Di antaranya apa? Kita bagi makan anak bini kita sedekah. Anak bini kita bagi makan sedekah. Tuan-tuan beli ikan temenung RM18. Rupanya Langkawi temenung RM18. Tu kira temenung. Kalau dia buka mata 26 bah. Menung 18. Dia celik 26 dah. Kalau dia kelupak 38. Kita bagi sama-sama yang ada mak ayah. Sebab tu orang yang ada mak ayah, bantulah mak ayah. Sebab apa? Mak ayah kita sumber rezeki. Nabi suka bantu. Di antaranya apa? Ingat tak yang menyusu Nabi nama apa? Halimatus Sa'diyah. Nabi meraihkan. Di antaranya apa? Bila masuk Nabi raih Halimatus Sa'diyah sebab pernah menyusukan dia. Dan Nabi jaga sungguh. Sebab apa? Sebab Nabi suka bantu orang dengan sedekah. Nak cerita tak reti? Pernah berlaku. Cerita saya senang. Mak saya umur lah ni 74. Mak saya siam. Main daripada Naratiwat nikah dengan ayah saya. Bila dia cakap dek lama tak jumpa. Dia akan cakap panjang belakang. Tahu pasal apa? Mat Arif Lin Sukun. Dia kata dek lama tak jumpa. Lama tak tengok. Aduh, dia panjang. Style Siam kan. Mungkin 6 ron dengan cakap Siam lah. Tapi saya tak pandai. Saya keturunan Siam. Saya nama Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun Haji Syafi'i. Haji Syafi'i Haji Awang Muhammad. Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Haji Ishaq bin Tok Mengketi. Tok Mengketi bin Vijot. Ni tak Islam ni. Lepas tu masuk Islam. Nama Haji Awang Muhammad. Kalau tak masuk Islam, agak-agak nama saya apa? Sonsak Perdik. Adik-beradik bonsak bosana hak demi badminton tu. Kan? Tapi alhamdulillah nenek saya masuk Islam nama Abdullah Khairi. Apa maksud Abdullah Khairi? Hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku. Isteri saya keturunan mama. Tahu tak mama? Yang cakap lama tak jumpa. Jangan balik cek. Cakap sepatah, golek 5 patah. Pak mentua saya mama. Bagus tuan pak mentua ni. Dia Tok Bilal. Allah tuan-tuan. Saya kan pernah dia nak nikah dengan dia. Nak nikah dengan dia pula dah. Nikah dengan anak dia. Kan? Dipegang tangan dia masa angkat nikah. Dia kata aku nak nikah. Aku nak angkat sendiri. Pegang. Uzawu juga amar. Habis tu aku nikahkan kau berwakil wali. Dah habis tu saya pegang tangan. Secum tangan dia. Secum pipi dia. Cot. Dia kena cium. Mamak teriak. Punya huduh. Dia tanya. Awak pak duk teriak. Aku ada 13 orang anak dia. Seorang pun tak pernah cium pipiku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Tu strategi bang.
Jadi alhamdulillah lah, bini saya mamak, saya siam campur mamak jadi semak. Anak saya semak habis kan. Ada hidung mancung, ada hidung bulat, ada putih, ada kelabu semua kan. Nak abang kata mak ni kalau tak ada duit bang, pergi kat mak. Bukan hutang. Apa yang ada bagi. Sebab sedekah tu amalan Nabi. Saya ada duit 200 ni, simpan ni. Lambat lagi dapat gaji. Pergi rumah mak. Nak balik, mak, nah. Dia tengok saya, dek ada duit. Tak. Ada mak oi. Dalam hati apa pun tak ada. Tapi bagi. Aku tahu dek ni bukan ada duit. Ada mak oi, mak ambil lah. Aku nak beli beras ke, mak ambil lah. Dah hang tak ada ni. Tak ada mak ambil, mak tolong doa murah rezeki saya. Dia pun doa, ya Allah bagilah dek ni murah rezeki. Ingat dia nak bagi, rupanya dia ambil juga. Dia ambil juga, doa juga. Tapi kita pun tak apalah. Kepiang pun tak ada. 5 hari lagi nak dapat gaji tu. Tak ada duit. Rupanya doa mak bagi kat mak mustajab. Elok 5 jam orang telefon. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak mai Teluk Intan? Pasal apa? Ustaz, Datuk Dr. Harundin masa tu tak boleh mai, dia uzur. Ustaz ganti boleh tak? Saya pun tengok. Boleh kan? Minyak ada, tol pun boleh? Boleh? Bawa. Sampai rupanya saya ganti Datuk Harundin. Rupanya malam tu forum. Saya panel pertama. Sebelah saya Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebelah lagi pula Datuk Hasan Din. Saya ganti Harun Din. Saya Din apa pun tak ada. Ya Allah, ketak nak mampu ni. Ketak je macam ni. Ya Allah, ketak ni. Tapi kontrol. Tangan jangan ketak, kaki ketak tak apa. Sebab duduk dalam jubah kan. Kaki tu macam ni, tangan tu buat tak tahu kan. Panel pertama pula. Saya dalam hati macam mana nak buat lawak ni. Dr. Zulkifli mana ada lawak. Dia ceramah kan. Tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah. Gelak pun tak ada. Datuk Abu Hassan tak ada gelak. Jadi saya kata dalam hati, tak payah gelak lah. Semua fakta. Saya panel pertama, fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga, semua fakta. Bila fakta, Dr. Zulkifli dengar-dengar hangguk. Datuk Abu Hassan pun hangguk. Ni saya ceramah ni dekat-dekat sejam setengah dah. Bagi fakta macam-macam. Tuan-tuan hangguk pun tak. Muka macam jebon pun dah. Weh, hangguk lah sikit weh. Berlagak lebih pada Dr. Zulkifli kan. Dah habis tengok-tengok dia hangguk. Round kedua saya buat lawak kan. Bila buat lawak, Dr. Zulkifli tak pernah gelak. Dia dengar-dengar lawak dia gelak. Gelak macam bakal jenazah. Ni saya ceramah ni 1 jam lebih lah. Ni buat lawak macam-macam. Ada di kalangan makcik gelak pun tak. Macam tak ada perasaan tuan. Memang teruk dia gelak sikit, senyum sedekah kan. Dah habis semua ceramah, Dr. Zulkifli kata, seronok dia kata. Forum dengan ustaz dia kata. Kita forum lagi ya. Dalam hati aku, tobat aku tak forum dengan hang. Gila tuan-tuan, dia ceramah dia gelak. Kita tension tu tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan, duduk ceramah depan. Lepas tu ada orang duduk depan, dia buat macam ni. Dia buat, kita buat gelak, dia buat. Woi, jam. Sebab tu siapa tak gelak, terus pergi keluar tuan-tuan. Aku pening tuan-tuan. Nah, jadi habis-habis, mereka bagilah satu sampul kan, kita nak balik. Bagi sampul tu, balik-balik letak, esok sekolah. Saya pun pergi sekolah kan. Habis perhimpunan pagi tu, pilah masuk kantin. Mama, mi goreng 1 hari Isnin. Mama tomeh baru terfikir, mi goreng apa hang, duit mana ada. Mama. Pasal apa ustaz? Batal. Pasal apa? Hari ni hari Isnin, saya puasa. Puasa apa, duit tak ada. Dia kata, ustaz puasa ke? Tak apa. Puasa apa, duit tak ada. Baru terfikir, sampul. Elok 2.30 habis sekolah, pedagang cari sampul tu lah. Tengok bagi kat mak 200. Tengok dalam sampul tu orang bagi berapa? Agak-agak orang 4,000. Malam ni jangan 4,000 lah. Agak-agak patut lah tuan-tuan. Main jauh tu. Macam pandai aku psikologi. Tengok bagi kat mak orang rezeki. Sebab tu siapa yang ada mak buat baik dengan mak, tak boleh bantu mak, pegang tangan mak, tengok muka mak, itu juga pahala sedekah. Nabi suka meraihkan orang tua.
Sebab tu pakcik-pakcik yang ada ni, kalau ada anak, jangan beza anak kita. Jangan kata anak ni kerja bagus, dia lah. Tak. Saya ada seorang ustaz tuan-tuan, main teriak depan saya. Dia ada 9 orang anak. 5 orang, 4 orang profesor, doktor, PhD semua ni. Dia kata balik raya ni parking BMW. Ayah, jom pergi market. Ni duduk depan saya, naik tu apa? BMW 5 Series. Jom kita pergi market. Sampai market, aduh hudang. Saya pun belilah sekilo. Depa belah, aku bayar. Dia kata, tu hak yang PhD tu. Oh, ikan siakap. Depa belah, tunjuk ya. Aku bayar. Dia kata, kerja punya besar, kau nak bayar pun tak. Tapi anak aku nombor 5 ni aku tak pandang. Dia kata, tapi setiap hari Jumaat pukul 9 pagi kayu bersekat. Dekat galang tu, nyok 2 biji. Belakang tu raga penuh serai dengan lengkuai. Semua ada. Bila sampai rumah, ayah, ni serai nyok nak tak mana? Hantar mana? Aku tak hormat dia. Aku meluat dekat dia. Rupanya anak ni lah yang saleh. Sebab tu kita dengan beza anak kita. Kan? Anak kita ni saya cerita tadi, menangis tuan-tuan. Di Tibun Nabawi. Saya ada ayah. Ayah saya cengih. Kalau benda tu tak betul, siap. Satu hari tuan-tuan, saya ni cakap pandai. Saya pergi kat sekolah. Weh, kawan-kawan, jom kita pergi mandi sungai. Dia berkata, mandi sungai apa? Kami bukan pandai berenang. Tak apa. Saya cakap pandai. Kalau hampa lemah, aku boleh selamat. Maksud dia, mereka lemah, saya selamat lah. Mereka mati lah tuan-tuan. Cakap pandai. Dia berkata, okey tak apa, jom ikut. Ikut bawa pergi mandi sungai tu. Mandi sungai umur 11 tahun. Adik umur apa? 12. Saya 11 tahun masa tu. Allah, tak sunat lagi. Betul tak pakcik? Kan? Kita masa tu mana sunat. Ada yang nak nikah baru sunat. Tu yang duduk atas batang pisang tu, Tok Mudin duduk tengok, mana satu batang pisang. Lah zaman kita, zaman Allah, bersunat atas batang pisang. Lah mereka pakai doktor kan. Jadi umur 11 tahun tak bersunat lagi. Ni, main mandi tu, mandi telanjang. 30 orang tampuk dengan saya, mandi telanjang dalam sungai tu. Mereka tak pandai berenang, saya pandai berenang. Kira-kira mandi masa tu, swimming without trunk. Kira memang tak pakai baju ya. Bogel. Saya duduk atas pokok jawi tu. Duduk. Ni terjun. Mereka tak pandai berenang. Mereka turun pelan-pelan. Saya duduk atas. Woi. Terjun tu macam apa? Pandalela renong. Kira sama-sama pusing. Tum. Kira masa pusing tu agak-agak apa yang pusing? Ampau tak belu dia. Ni. Ya. Tum. Bila tum tu. Angkat kepala, mereka main nak ciligan. Mereka main nak tangkap. Mereka tak pandai berenang. Mereka duduk jalan. Kita, plup. Saya berenang macam ikan sepat tu. Tengok-tengok duduk belakang. Mereka, woi. Hang duduk belakang lah. Main. Mereka pun kali-kali nak tangkap. Kita pun, telup. Bila saya selam, mereka selam. Dalam hati, pasal mereka selam. Mereka ni tak pandai berenang. Saya pun angkat lah. Bagi mata duduk tebing-tebing ayak kan. Angkat awak tak selam. Pak saya duduk atas tebing dah. Dengan muka macam jebor tu. Aku kata naik. Bila sebut aku kata naik, kawan-kawan ni tahu dah. Main dengan Ustaz Haji Harun ni mampu. Mereka naik lari tu. Tinggal baju. Lari macam penguin tu. Tinggal saya. Dia kata, hang naik. Suara dia garang. Sebab tu saya terikut suara dia. Garang tuan-tuan. Dia baca khutbah tahun 60-an. Alhamdulillah. Memang tak perlu mikrofon. Tahun 60-an. Memang tak ada mikrofon pun. Naik dia kata. Kita tahu dah. Rupanya dia lipat wayar telefon. Wayar telefon besar ni. Dia lipat ni. Letak belakang. Ha naik. Naik. Kita tahan munggong. Dia bagi. Fiam tu. Terkeluar kulit dia. Keluar isi je. Kena tu. Ayah. Fiam kali kedua. 4. Maksud dia 2 dalam 1. Sebab dia lipat. Fiam 4. Ayah sakit. Tahan pungkok. Dia bagi 6. Pungkok tak ada kulit dah. Berdarah ni. Sakit. Tak tahu nak kata bang. Lari balik berdenyut ni. Nyut. Bukan kemut bang. Berdenyut bang. Hampa gelak apa. Mai aku bagi hampa dengan wayar ni bang. Sakit. Sakit ya Allah. Lari balik ni. Lari. Seluar tak pakai. Mak duk tunggu dah. Tu awak duk lari tu. Ayah tibai.
Dia bagi berapa? 3. Mai aku tambah 2, dia kata. Tengok. Mak dulu kena rotan nak tambah 2. Tu yang anak jadi manusia. Ni mak sekarang ni, ustaz cubit sikit dah. Bawa dengan kayu piligan ustaz tu. Report peguam, report polis. Tu anak kita tak jadi manusia. Ni, nak tiba kena 3, nak tambah 2. Tuan-tuan, ayah saya rotan saya. Bukan pasal saya mandi sungai. Pasal saya tak semayang asar. Maghrib nak masuk dah. Lepas tu bawa pula 30 orang tak semayang sama. Kepala dia siapa? Aku lah. Tu yang kena teruk. Dah kena teruk tu kan. Mak kata, pergi semayang tu. Semayang ambil wuduk pakai kain. Melekat dekat kain tu. Sakit jangan tanya lah. Sambil semayang tu pungkok tu nyut. Berdenyut bukan kemut. Berdenyut nyut. Semayang pun mak tak tengok. Kira rokok ikut suka. Habis semayang maghrib, makan. Saya nak tanya, kita pukul anak kita, kita buat anak kita, masa mana kita nak ingat anak kita? Masa tidur. Jangan bohong. Betul tak? Kita ada anak, dia main tidur tengok Allah sayur. Ni masa makan tu mak pujuk. Ayah pujuk tak? Ada ayah. Buat macam tak ada perasaan tu. Mak ini main makan, kita protes. Makan apa? Sakit bungkuk tak apa? Dah ayah rotan tu pasal sayang. Sayang apa? Ayah telefon tak? Dalam tu ada bersiu, berdenyut dalam boy. Dia kata dah ayah hang sayang. Sayang sakit apa pun. Ya, protes. Mai mak suap. Suap apa tak nak mau? Oh, mai lah mak suap mai. Kita pun pergi juga. Kan? Bagi ayah telefon tu. Mak bersuap sambil duduk. Habis pinggan. Habis tuan-tuan. Mayang Isya masuk tidur. Nak tidur melentang tak boleh bang. Sakit ni jangan tanya lah. Wayar telefon. Dalam tu ada kupremu. Jadi macam mana? Tidur menerap. Sambil duduk menerap tu, pungkok ni nyut. Kita duduk tahan tak kira ni. Ya Allah, nak pejam mata tak lena. Sakit sungguhlah. Tengah duk pejam mata tu 2 jam tak lena. Tiba-tiba pintu rumah saya ditolak. Pintu bilik ditolak. Masuk seorang lelaki umur 45 tahun. Pegang sebotol minyak angin. Dia ingat saya lena. Dia tolak-tolak. Dia pergi duduk sebelah saya. Dia selak-selak. Tengok pungkok ni tak ada kulit dah. Dia celup-celup, dia sapu. Ketika dia sapu, dia kata, ya Allah, aku buat zalim kat anak aku, ya Allah. Kalaulah aku pukul ni, dia esok tak jadi manusia. Kau ampunlah dosa aku, ya Allah. Menangis ayah saya. Saya duduk dengar, oh, hang balun aku, hang teriak tu. Hang tak tahu ke aku ni sakit tak kira dah kan. Dia teriak tuan-tuan. Lepas dia teriak, dia sapu tuan-tuan. Dia tutup, dia duduk sebelah saya. Dia bagi dia dengar. Dia bagi saya dengar. Dia angkat takbir. Allahu Akbar. Terus dia sujud. Ketika dia sujud, dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau bagilah pasangan aku, anak aku penyejuk mata, ya Allah. Kau jadilah anak aku dia anak seorang pemimpin. Tengok doa ayah saya jadi manusia sekarang. Sebab tu abang didik anak doa banyak-banyak. Sebab tu kita ada mak ayah buat baik supaya mak kita doa kita. Alhamdulillah, doa ayah tu berkesan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, 9.20 dah banyak nak cerita ni. Kan? Itu kebiasaan kita. Yang ketiga, didiklah anak dengan nasihat. Jangan tak nasihat. Ni anak-anak kita ni buat tak betul nasihat. Saya ada sekolah tuan-tuan. Pelajar saya 50 orang yang masuk tak ada A. Macam mana? Hari minggu pertama saya cukup bengang. Tapi alhamdulillah minggu-minggu yang berikutnya saya akan nasihat. Sebab ad-dinun nasihat. Kita nak didik, jangan tak nasihat. Termasuk dengan isteri kita. Kena nasihat selalu. Kakak, suami nasihat tak? Ataupun kakak nasihat suami. Nasihatlah. Sebab orang perempuan yang baik ni ialah orang yang selalu bercakap beragama. Orang perempuan, dia akan bercakap 26,000 perkataan setiap hari. Tapi bila dia baik, dia cakap agama. Cakap agama, alhamdulillah, masya Allah, agama. Kalau dia tak baik, masalah. Sebab tu saya cerita, pernah kita kahwin kan. Masa tu kahwin umur 20. Kahwin ni bulan Ramadan. Bini pegang tangan. Sebab tu wahai kakak-kakak, ada suami, ada isteri, kan, jadikan kebiasaan pegang tangan ke belai. Sebab orang lelaki ni suka dibelai.
Dan selalulah nasihat baik-baik untuk suami kita, cakap elok-elok. Macam mana? Dia peganglah, masa tu baru kahwin. Abang, jom pergi shopping. Kita, okey ya. Satu yang paling tak seronok orang lelaki ialah shopping, betul tak? Sebab tu tuan-tuan, ada 12 kedai, ada satu barang setiap kedai tu. Itu pilihan orang perempuan. Orang lelaki, satu kedai kena ada 12 barang, betul tak? Senang, kita pilih topi, baju, sampin, semua kena ada. Ambil, tak payah tengok. Sulak sependek, ambil terus ya. XL. Pernah belet tak? Tak ada Balik-balik, tengok-tengok, save M. Pakai juga, tarik sampai getah meri, tuan-tuan. Tu orang lelaki. Dia takkan pergi tukar lah. Orang perempuan banyak pilihan. Tapi ingat, orang perempuan gunakan lidah dia cakap benda baik dengan suami dia. Kan? Bila ni, bang, jom pergi shopping. Kita tak minat shopping. Dia pegang tangan, ikut juga baru nikah. Dia tarik sampai dekat Sungai Tani. Tahu tak dekat jam tu. Kedai banyak kan. Dia nak beli kain, tengok kain kedai ujung. Murah sungguh, RM12.9. Agak-agak isteri kita beli tak? Tak nak beli. Dia kata apa? Bang, kedai depan murah lagi bang. Yang tu yang aku tak tahan tuan-tuan. Dia tak beli tu. Sama yang orang lelaki. Tapi kita kena pandai tuan-tuan. Macam mana nak buat? Kita pun ikut jugalah. Rupanya murah sungguh. RM12.8. Murah sekupang. Agak-agak isteri kita beli tak? Tak nak beli lah. Dia kata, abang, kedai depan lagi murah. Tengok-tengok kedai depan tak murah. Semua RM12.9. Sama dengan kedai nombor 1. Tengok-tengok 1 kilometer lah. Kita posa, dia tak posa. Kita ni meleleh yak liok dah. Telan pun tak apa nak pi dah. Kan? Dia kata, abang, kita patah balik kedai nombor 2 boleh tak? Yang tu tak tahan, tuan-tuan. Ni nak patah balik ni, yang mulut ni kering dah. Alah, sabar tak kira lah. Baru nikah. Tak apa, ikut dengan muka macam jebon tu. Orang kata lah, kedai nombor 2 tu beli, tak beli. Dah abang, mana nak tahu. Tak apa, ikut. Jalan 1 kilometer. Dia tak apa. 8 ayat dia boleh berhenti. Kita ni posa. Meleleh ayat liok ni. Sampai kedai nombor 2. Kan, Indon tu tengok-tengok. Dia tahu dah, mai kali kedua mesti belinya. Dia tengok-tengok. Mas! Dia panggil mas kat saya. Apa mas? Aku bukan nak beli mas. Aku nak beli baju. Enggak. Mas masuk mas. Masuk. Mas tengok mas. Kita mau nak beli. Enggak. Mas tengok. Mas mau butuh apa? Kita duk bengang. Apa hang maki aku? Enggak. Mas mau butuh apa? Kita. Apa hang kata apa? Butuh hang. Apa dah muka. Bini tarik baju. Abang, butuh tu makan. Tu butuh tu maksud dia nak apa? Mana aku tahu. Apa dah muka tuan-tuan. Tapi wahai isteri, hargailah suami anda. Sebab apa? Cakaplah nasihat yang baik, tak rugi. Sebab satu hari suami yang ada depan ni akan berpisah dengan kita. Masa tu kakak tengok baju dia, kakak akan menangis. Masa tu memori aja tinggal. Tak ada lagi dah tuan-tuan untuk pegang tangan, untuk bersenda gurau, untuk senyum. Sebab tu nasihat yang baik. Cakap elok-elok. Kalau boleh suami pun cakap elok. Kalau makan, pujilah. No? Makan puji tak? Saya nak tanya kakak. Bila kita masak 3 jam, suami puji tak? Mereka buat. Tak puji lah tu. Maksud dia aku tahu lah tu. Isyarat dia. Tak puji. Apa salahnya abang makan-makan tu? Sedap asam pedas hari ni. Seronok tak? Seronok pagi asam pedas, petang asam pedas, malam asam pedas. 2 bulan asam pedas. Balik-balik asam pedas lagi. Cirit tu. Ini puji benda. Nasihat yang baik. Yang banyak lagi. Yang terakhir, jangan lupa berilah perhatian kepada suami dan isteri kita, anak-anak kita. Beri perhatian. Ni anak kita ni, orang lelaki susah beri perhatian. Kadang-kadang main kan, ayah ni matematik macam mana? Kalau tak tahu pun tengoklah. Tak tahu pun tengok juga. Ni macam aku tahu, tapi haram tak tahu pun. Tapi beri perhatian. Dah tengok dekat setengah jam, hang tanya mak hang. Mak hang pandai daripada aku. Kan? Tengok dulu sebab anak akan hargai. Macam tu juga isteri kita. Kan? Bila dia tanya beri perhatian. Kita jarang beri perhatian sebab Nabi mendidik perhatian. Di antaranya akhir ni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bila Nabi balik, Nabi panggil, "Ya Ali, ta'al." Tengok. Dia ra'i menantu. "Ya Ali, ta'al."
Ijlis Sayyidina Ali duduk. Nabi letak kepala atas reba Sayyidina Ali. Kita boleh tak letak kepala atas reba menantu? Ataupun menantu, Pak, mai tak kepala. Pak kata, anak mampus kan. Tak ni, Pak panggil, mai. Tak, dia letak. Nabi tidur dengan nyenyaknya. Tiba-tiba tuan-tuan, rupa-rupanya Sayyidina Ali tak sembahyang asar ni. Maghrib nak masuk dah. Maghrib nak masuk dah ni. Dia nak kejut. Nabi tidur atas reba. Bukan macam saya, Pak Mentua. Ni Pak Mentua ni Rasulullah. Dia buat tak tahu, dia buat tak. Nak kejut, aku tak sembahyang lagi. Tiba-tiba Nabi terjaga. Ya Ali, kenapa tak kejutkan aku? Kau belum solat asar kan? Ya Rasulullah. Nabi pun pergi depan pintu. Nabi tunjuk ni matahari. Demi aku di bawah kekuasaanmu ya Allah, kau berhentikan matahari ini daripada jatuh ya Allah, meraihkan Sayyidina Ali untuk salat asar. Tiba-tiba matahari berhenti, tak jatuh. Sayyidina Ali sembahyang habis. Masa tu tuan-tuan, Tok Bilal standby dah. Tak jatuh pula. Sebab apa tuan-tuan? Kerana Sayyidina Ali meraihkan bapa mentuanya tidur atas rebanya. Pak mentua kekasih Allah. Kita boleh tak? Kita Allah susah tuan-tuan. Perhatian tak ada. Dengan isteri pun teruk, dengan suami pun teruk, dengan anak teruk. Beri perhatian. Sebab perhatian ni sementara aja. Umru ummati sittin wa sama'in. Umat Nabi Muhammad ni 60-70 ya. Siapa sini yang umur 60 dan 70? Dekat-dekat ni. Siapa dia 60-70? Angkat tangan tengok. Siapa yang lebih pada 70? Ada tak? Ada pakcik 70 tak? Tengok seorang lagi. Subsidi dah pakcik no. Alhamdulillah sihat. Ingat, orang yang umurnya lebih pada 70, kalau sehari dia berzikir 10 aja, pakcik jamin syurga. Kita belum tentu. Kalau sehari 10, umur dia 20 sampai 70, jamin syurga. Sebab Nabi kata, sesiapa yang berzikir la ilallah 100,000 kali, jamin syurga Allah. Pakcik kalau 10 dah jamin syurga. Kita belum tentu dia sampai tuan-tuan. Sebab tu kita beri perhatianlah pada isteri kita sementara masih hidup. Akak beri perhatian kepada suami. Lu tengok suami tu pandang elok lah. Satu hari kita akan berpisah kak. Ya? Tapi insyaAllah didiklah. Ya? Saya kata setakat tu lah banyak nak cerita ni. Sebab perut berlapak lah. Jadi insyaAllah kita didiklah seperti mana saya sebut. Yang disebut oleh Dr. Abdullah Nasir Urwan. Saya tolong tumpang aja. Bukan ilmu banyak pun, tolong tumpang menyebut balik apa yang dia hurai. InsyaAllah didiklah anak kita, isteri kita, suami kita mengikut Nabi SAW. Jangan ternak seperti mana haiwan. Sebab ulaika kal an'am balhum adal. Satu hari nanti Nabi kata manusia ni macam binatang ternakan, bahkan lebih teruk pada tu. InsyaAllah semoga ada manfaat. Kita pada malam ni 1 jam setengah bersama tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah. Saya mohon maaf jika silap dan salah. Kalau baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa nak bantu saya, makcik-makcik, abang yang sakit lutut, sakit sendi, sakit perut, sakit kepala, bagus. Saya bawa ada satu gel, jual lama dah, tapi harga dia mahal sikit lah, harga RM80. Kalau ada, bolehlah. Termenung pun RM18. Yang ni pun mahal lah, RM80. Nak bawa pun bukan senang kan, daripada Subang Jaya. Jadi ada nama saya, ada dia spray, dia bukan spray, dia picit aja, sapu. Tapi panas lah. Sapulah tak mana pun, muka jangan sapu lah. Dan satu lagi di tengah, jangan sapu. Sapu di tengah pakcik kecut tu dan satu lagi, makcik-makcik yang semayang kan, kadang-kadang nak berdiri tak boleh, sapu. InsyaAllah nanti sapu-sapu boleh berdiri. Kemudian bila turun nak rokok, turun masuk kubur. Saja melawak aja. Jadi insyaAllah dapatkan di sana ada berapa lagi aja, bawa pun banyak tapi malam pun laku banyak dah. Jadi tuan-tuan tolong perhabislah, bantu Mahat Tahfiz saya. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Biasalah saya